how to determine the suitable pH for the titration for the product after the titration between acid and base. Okay, so untuk yang semua kat depan ni kita dah belajar habis lah kira pH. Kita dah belajar kira pH weak acid, strong acid, weak base, strong base. Kita dah belajar determine pH for neutral, for acidic salt, for basic salt. And then kita dah belajar untuk buffer, acidic buffer, basic buffer. So what happen when we adding strong acid, strong base, same goes to basic buffer lah. What happen when we adding strong acid and strong base. So, bila masa nak guna ni, biasanya dia akan transfer dalam soalan titration. Okay, kalau ikut tajuk ni, kita nak determine pH. Kita nak determine pH yang boleh digunakan untuk produk. Maksudnya kita nak determine pH produk selepas titration berlaku. Kita nak determine pH produk. So untuk determine pH produk, you kena tahu apa what kind of product remain after the titration. Remain after the titration. Okay. Untuk nota yang ini saya ada bagi step by step kat situ apa yang you perlu buat bila dapat soalan titration macam ni. Okay. Step 1. Step 1, find the number of mole of acid and base. Okay, semua data kita kena convert kepada mole. Mole acid, mole base. Kita kena convert dulu. Okay. So ini contoh contoh saya bagi nilai dia A. Sebab kita nak tengok pengiraan nanti. Ini katakanlah A mole, base katakanlah B mole. Okay. Step nombor 2. Step number 2, you need to write the equation. Okay. Step number 2, write the equation between acid and base and ICE table. Okay, so untuk ICE table, ingat tak? Dalam kes ni, kita still lagi guna ICE table for mole, number of mole. Kita tak guna concentration kita akan guna number of mole. Concentration tu bab 6 je. Bab 7 ni mostly kita akan guna untuk number of mole. Okay. So example, acid plus base. Okay, react dengan base. Dia akan hasilkan salt and water. Sampai kat sini faham tak nota ni? Sampai kat sini. Example tu, acid campur base. Kamu akan buat equation dia, dapat salt and water. Yang sampai kat situ okey? Ni kita nak buat table. Okey. So kita ada number of mole inertia. So mole inertia A. Mana saya dapat ni? Tadi saya kira dapat A. Okey, base B. Mana saya dapat? Tadi saya kira saya katakan B. Okey, so salt dengan water tak adalah. Yang ini bukan buffer Okey, salt and water tak ada. Tak ada. Okey, so mole, change of mole. Okey, untuk change of mole is the smallest number between. Bukan no between. Number between A and B. So antara A dengan B ni, siapa yang lebih kecil? So katakanlah A yang kecil, so you have to minus A plus A plus A. Kita tak tengok stoichiometry tu. Okay, kalau B yang kecil, minus B plus B plus B. Okay, one of the reactant will completely react and the formation of the salt. Akan berlakunya pembentukan garam. Okay, salah satu A dengan B ni akan completely habis. Completely react. So sebab tu kita akan tolak dengan nilai yang paling kecil antara A dan B. Okay, sampai kat situ nanti kita akan tengok mole at equilibrium. So akan adalah siapa baki apa semua tu. Okay, sekarang ni kita nak tengok
apa baki dia dekat equilibrium ni? Okey. So kita akan pergi step nombor 3. Okey. Dia punya baki tu yang menyebabkan kita nak kira pH. Apa yang menentukan type of pH? Okey. Calculate the pH of the solution by determining the excess product. Dengan menentukan excess product left at equilibrium. Okey, example. Okey, bukan example ni betul Ni betul-betul punya. Okey, so ini dia punya CFA. Dia. Okey. Let's say the excess product, bila you dah kira-kira you tolak ni kat atas ni, the excess product is the strong acid and salt. So, you kena calculate pH strong acid. pH untuk strong acid sahaja. Maksudnya, you kena start dengan cara mengira pH strong acid yang ni. You kena balik ke sini semula. Dia network macam tu. Okay. Kalau baki dalam conical flask tu, strong base and salt. So, kita nak kira pH apa? Salt ke strong base? So, kita dah decide. Bila ada dua jenis baki ni, kita akan calculate strong base. Strong base sahaja. Okay, bila the excess product here, left is a weak acid and salt. Okay, weak acid and salt, this is the combination. It will become acidic buffer. So, you need to calculate the pH of acidic buffer. If the product excess are weak base and salt, so you need to calculate the pH of basic salt. If all the acid and base completely react, habis semua tinggal kosong, so tinggal salt sahaja. Yang ini kita panggil at equivalent, meaning you have to cerita how you determine the pH of salt. Dia akan link ke nota ni pula nanti. Panjanglah cerita dia. Okay. So, okay, contoh before endpoint. Before endpoint, sebelum habis tindak balas. Yang ini endpoint. Endpoint, mol acid dia mesti sama dengan mol base. Endpoint ni bila phenolphthalein tu bertukar jadi pink. Keluar warna pink tu dia panggil endpoint. Mol acid pada masa ni bersamaan dengan mol base. Okey. Boleh saya pergi kepada contoh soalan? Kita tengok. Nombor 12. Anak-anak, adakah anda bersama saya? Wah, ngantuk ya. Anak-anakku, nombor 12 yang oh anakku, di manakah kamu? Adakah kamu dengar apa yang ku ajar? Jumpa madam nombor 12. Okey, jumpa. Bagus. Hadirah? Ya, madam. Jumpa tak? Jumpa. Kau salah klik lagi? Salah belik ke? Tak kan? Apa soalan tu? Cuba baca kat saya. Calculate pH when A 150 ml of 0.2 molar HNO3 is mixed with 75 ml of 0.2 molar NaOH. Okay. So now, macam mana cikgu nak tahu soalan tu tentang titration? Okay, dia ada reaction antara acid and base. Ada reaction antara acid dan base. Okay.
So data kita ada 150 milliliter 0.2 molar nitric acid and 0.70 milliliter of 0.2 molar sodium hydroxide. Okay. So step yang pertama apa dia tadi? Dia kata? Baca balik step yang pertama. Find the number of mole. So how to convert this data to number of mole? Guna rumus apa? Mole MV over 1000. Yes, good. MV over 1000. So you will get M is 0.2, 150 divide 1000. So you will get the answer is 3.0 times 10 power of Alisha. Alisha. Okay. 0.03. So 1, 2. Negatif 2 lah. Mol. Betul? 0.03. Arif Hakim dapat 0.03. Semua orang dapat yang sama? Dapat. Okay. Next ialah mol NaOH. So equal to MV over 1000 equal to 75.0 times 0.2. So over 1000 you will get berapa? 15. Boleh kira untuk saya? 1.5? 0.015. Is it true? Semua orang? Yes. Yes. Okay. Step number 2. Step number 2 kena buat apa? Step number 2? Equation. HNO3 react dengan NaOH. Okay, produce. Okay, apa nama produk dia? Garam apa dia? HNO3 campur NaOH. Apa produk dia? Garam. NaNO3. Yes, good. NaNO3 plus water. Okay, so kita buat ICE table. Okay, untuk ICE table kita ada mole inertia. So HNO3 0.03. NaOH 0.015. Yang ini kosong. Okay. Change of mole. Okay, nak tolak yang mana? Siapa yang habis dulu? Agak-agak. HNO3 atau NaOH? NaOH. So this is the lowest. So kita buat nota kat sini. Lowest number of mole. Completely consumed.
Okay, so minus 0.015 minus 0.015 plus 0.015. Air tak adalah sebab dia liquid. Ni dia liquid, tak perlu. Abaikan. Okay, so mole at equilibrium. Mole at equilibrium. So yang tinggal, yang tinggal 0.03 tolak 0.05, so equal to 0.015. This is 0, this is 0.015. Okay, now we want to decide. Nak kira pH apa? Soalan suruh kira pH at equilibrium. So we need to decide. Okay, what is the substance left here? Type dia, acid or base? Ni acid ke base? Acid. Acid. Weak ke strong? Tengok. Tadi saya dah ajar. O dia lebih daripada 2. Strong. Strong. Yes. Strong acid. Okay. This tak ada dah. And then kita ada salt. Okay. So bila ada strong acid and salt, kita punya decision untuk kira pH ialah strong acid. Kita akan kira pH untuk strong acid. Strong acid. So, kita kena restart balik. Restart balik. Sambung step 3. Okay. Tengok balik nota strong acid. Okay. Untuk strong acid, kita kena buat yang ini ICE table, kena kira pH. Yang ini kena mula balik kat sini. Itu yang saya nak cerita. Kita mula balik dekat sini. So, kita kena buat dissociation of strong acid. HNO3 equals dissociate completely sebab dia strong. H plus equals plus dengan NO3 minus equals. Okay, so concentration. Concentration initial, kita guna concentration je lah. Okay, molarity. Okay, berapa baki dia? Jangan ambil yang ni, ambil baki dia. Yang tinggal ialah 0.015. Bahagi berapa volume dia? Siapa boleh bagi tahu? Selepas habis titration, berapa volume? 0.225. 0.225. Yes. Sama dengan 0.15 tambah dengan 0.075. Is it right, Mugita? You kira macam ni? Yes, madam. Okay. Siapa yang cakap tadi? Mugita Okay. So kita kena tambah lah. Ni, sebab dia adalah selepas hasil. Selepas hasil. So, maksudnya dia dah mix 150 tambah 75. 150 tambah 75. So, kita buat nota sikit. Ni mana? Okay, kita buat nota supaya you ingat apa yang berlaku. So, this is total volume. Total volume. Acid and base. Total volume dia. So tolong kirakan untuk saya seorang. Berapa ni? 0.0667. 0.0667 molar. So this is 0, 0. Concentration final. Remember, kalau dia strong, dia terus final. At equilibrium. So this is completely react 0. So here we become 0.0667. This is 0.0667. So pH equal to negative log concentration H plus equal to negative log 0.0667 equal to
1.18. 1.18. Semua dapat sama. Negative log answer. Aduh, sakit Dapat. kepala. Ya, sama. Aduh, sakitnya kepala Aina. Suara kau. Alah. Jangan menjerit. Sorry, madam. Okay, sekejap saya nak minum air. Dahaga. Dah nampak sikit-sikit flow dia. Yeah, I can see the flow. Sekejap saya zoom. Masukkan dia dalam frame. Okay. Dah. Ada apa-apa nak tanya? No. Okey, yang lain tak ada Okey, saya teruskan. Soalan nombor B. Okey. Step yang sama. Okey, step yang pertama apa dia tadi? Convert the data to yang cakap seorang ke? Oi, gelak pula dah Syabil. Sikit number of bed. Sorry. Kawan kau yang gelak. So kawan kau belajar sekali. Okey. Kita ada weak acid. Kita ada base. So kita convert dulu data tu pada number of mole. Okey. So mole of CH3COOH equal to 25.0 times 0.90 over 1000. Kira berapa? Farhana. Hilang. Najla. 0.0225. 0.0225. Betul? Betul. Betul. Okay, good. Okay, mole NaOH equal to, ni chapter 1 ni nak kira mole balik macam mana. Darab dengan 0.45 bahagi dengan 1000. Najla, tolong sekali lagi. Cepat kita habis kelas. Najla ke Nurul nama awak ni? Nurul Najla. 0.01 01125. 0.0125. Betul? Okay. Okay, ni step nombor 1. Step nombor 2. Step nombor 2 kena buat apa? Write the equation and then do the IC table. IC table. Okay. CH3, COOH, acid. Bila dia react dengan base, so dia akan jadi, okay, ni kita tahu dia acid, dia buang H. Yang ini dia terima H. Silap, ni garam dengan ni bukan dissociation. Sorry. Ni bukan dissociation. Apa benda dah Lina kau ajar budak-budak ni. Okay. Buat equation. Silap. Yang buang H tambah H tu dissociation. CH3 COO Na. Plus H2O. yes, good. Okay. So sekarang ni kita pergi kepada nota ICE table. So mole inertia. Mole. 0.0225. Yang ini 0.01125. Kalau Najla salah kira, salah lah sebab semua orang tak nak kira. Kosong. Change of mole. Okay, siapa yang habis dulu?
NaOH. NaOH. Yes, this is completely react. Okay, so minus dengan ni. 0.01125, 0.01125 plus 0.01125. Okay, mole equilibrium. Okay, so this is 0, 0. Silap. This is 5. 5, 9. 0, 0 Betul tak? Ke saya salah congak? 0.0 berapa? Tolong kira untuk saya. Saya malas nak kira. Yang berapa? It's 0.01125. Yeah. 1125. Oh, okay. Salah congak. 0.01125. Thank you, Ravinish. Love you. Okay, this is 0. This is 0.01125. Okay, so tengok. Sekarang, the substance left is this one and this one. Okay, so kita decide dulu. Ni apa? CH3COOH tu. It's a weak acid. Weak acid. Ni? We call it Salt. salt. So, gabungan weak acid and salt, balik pula pada nota. Weak acid and salt, we need to calculate acidic buffer. Acidic buffer. So, balik pula nota acidic buffer. Cross check. Acidic buffer. Apa rumus dia acidic buffer. Jumpa acidic buffer. So, this is acidic buffer. So, you need this equation to calculate acidic buffer. Okay, so step number 3. Faham tak cerita dia? Agak-agak nampak tak flow dia? Nampak. Okay. So, untuk weak, ialah pH. Dia acidic. Acidic buffer. So, both here is acidic buffer. pH equal to pKa plus log concentration salt over concentration acid. Okay, so pKa dia ada bagi tak? Dia ada bagi dekat soalan nombor C tu. Oh, dia tak bagi Okay, yang ini 1.8. Negatif log 1.8 darab 10 negatif 5. Sepatutnya dia bagi, don't worry. 1.8 darab 10 negatif 5 plus log. Okay, kita ada salt. Salt ni baki dia. Ni baki dia. So 0.01125. Ini mol. Ni mol So you need to show it over V total. Okay. This is 0.01125 divide V total. Log 1 sama dengan berapa? Cik kira. Log 1. Kira semua lah. Kosong. So pH dia? pH-nya berapa? Yay! Thank you, Fatih. 4.7. 4 or 5? 4. 4. 4. Okay. 4. Dah siap. Okay, kita pergi soalan C. Contoh yang ketiga. Ni nak screenshot. Siapa yang nak screenshot?
Tak pandai lagi, tak tahulah. Step by step dah tu. Amboi. Thank you Ruvinish. Rajin Ruvinish hari ni. Dah? Okay, next. Next kita pergi ni. Okay, now kita ada mol. Kita convert. Kita react. Okay, nak tahu soalan ni kena buat macam ni, kita tengok. Dia react HCl dengan ammonia. Ada acid dengan base. Okay, step 1. Step 1. Okay, tukar dulu kepada mol. Mol HCl equal to 25.0 times 0.3 over 1000. Okay, mol ammonia equal to 50 times 0.1 over 1000. Kalau dalam mililiter ni kena bahagi 1000 lah. Kalau dalam liter tak perlu dah lah. Okay, tolong. Farah Hanisha. 7.5 sekejap. 0.0075. 0.0 0.75. kosong lagi. 75. Ni. 0.0075. Tak sama? Sama-sama. Sama. Okay. Okay, 0.075 mol. Okay, yang kedua ini 0.005. Betul. Okay. Okay, next step 2. Step 2, okay, equation. Equation we have HCl plus ammonia. So it will become base terima H. So dia akan jadi ammonium chloride. Ammonium chloride. Garam je tapi dalam aqueous. Okay. You kena tengok jugalah seimbang tu ikut keadaan lah. Tengok substance. Okay. So kita akan dapati ini mol inertia. Mol. Okay. Yang ini berapa? 0.0075. 0.0050. Change of mol. Kalau nak guna 7.5 darab 10 negatif 3 pun acceptable. Boleh je. 5 darab 10 kuasa negatif 3 pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So yang habis dulu. Siapa habis dulu? NH3. NH3. Jelas lagi nyata. NH3. Completely react. Completely react. Sebab dia sikit. So kita akan minus 0.005 minus 0.005 plus 0.005. Okay. Mol at equilibrium. So this one you will get 0.0025. 0.005. Okay. Sekarang kita nak decide. So this is ni jenis apa? Strong acid. Strong acid. This is salt. So this combination kita akan ambil strong acid as a dominant pH. So kita pergi step macam mana nak kira pH strong acid. Ini betul ke kira ni? Betul
Cik kira balik kat saya. Betul ke saya congak ni 0.005? Yes, it Betul is. right? Okay. Step Betul. 3. Step 3. Okay, step 3. Okay, kita nak untuk strong acid lah. Balik kepada cerita strong acid. Buat dissociation table. HCl. So kalau pH tu you haru, 9 pH tu you tak boleh nak kira. Semua yang kat belakang ni masalah. Aqueous, complete react, H plus, aqueous plus Cl minus, aqueous. Okay, bukan mole, concentration. Ingat concentration inertia. Sebab dia strong, kita guna molarity terus. So this is 0.0025 divide. Berapa dah isi padu dia? Alhamdulillah. 50 campur 25, 0.075. Hasil tambah. Kan ada yang tak tahu pula ni. Esok lusa tak ingat dah. 75 ml tambah dengan 50 ml. 25, sorry. 25 ml tambah dengan 50 ml. Tolong kira untuk saya yang 0.0333. okay, molar. 0, 0. So this is strong. So strong meaning just direct equilibrium, completely react. So 0.03, ni kosong. Ni kosong, habis. Ni 0.0333. 0.0333. Okay. So pH equal to negative log concentration H plus equal to negative log. Inilah H plus 0.0333. Tolong kira. Satu 1.48. 1.48. Dah siap. Dah siap. Step nombor 3 tu dia bergantung jenis baki dia. Lepas tu you masuklah nak kira pH macam mana. Okey, boleh kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Ada lagi kan masa? Boleh saya kira lagi contoh yang lain? Boleh. Boleh, okey. Ni dah hasrat. Dah, Miss. Dah, okey. Next kita pergi soalan acid base titration question number 2. Ni. Page 24. SK 24. Jumpa. Jumpa yang? Jumpa. Okey. Kita ada satu nota. Yang ini sama juga kaedah pengiraan dia. Cuma you kena faham beberapa istilah. Okey. Cuba cari nota saya yang ada gambar kelalang kun ni. Dia sebenarnya ada color. Tapi sebab hitam putih, color dia hilang. Okey, tak apa. Kita mula mengalir. Jumpa yang ni? Jumpa. Apa benda saya tulis ni ? Kejap. Ya Allah, dah lara pun. Oh. Saya nak baca.
Okay. So kaedah dia sama dengan tadi, cuma yang ini lebih detail dia punya apa tu figure apa yang berlaku. Okay, kita panggil dalam proses titration tu kita ada beberapa istilah iaitu before titration, begin, before equivalent, at equivalent, after equivalent. You kena faham 3 keadaan ni. Nampak tak nota kamu? Ada before titration. Okay, apa maksud before titration tu? Yang itu sebelum kamu buka pilih, tak tambah-tambah lagi. That is before titration. So before titration maksudnya kita ada analyte sahaja. Yang kat bawah ni, analyte. Kita dah buat amali kan, lab report tu analyte. Miss, bila nak tolak dengan pH 14 tu? Kalau dia strong base? Azim, sorry. Tak jumpa tadi. Azim, dengar tak? Kalau dia kira strong base ataupun basic buffer, kan kita guna POH. So that's why kita tolak lah. Sekarang kita kira pH semua kan? Memang pH kan? Sebab acid semua kan? Contoh tu. Okey ni. Faham tak Azim? Okay. Okay, before titration, before titration begin. Maksudnya kita belum tambah apa-apa lagi. Okay, before equivalent, kita dah tambah. Baik, Tapi Miss. kita tambah. Okay Azim. Kita dah tambah, tapi Faham, kita Miss. okay. Okay, dia lambat lagging sampai ke Azim. Okay, apa dah aku nak cakap tadi? Okay. Ni apa ni? Before equivalent maksudnya kita dah tambah. Tapi kita tambah analyte tu masih banyak. Kita tambah sikit baru. Kita tambah titran ni sikit baru. Okay, yang ini pula equivalent. Equivalent maksudnya sama banyak dah. Dia colour dia macam ni yang. Kalau kau ada pensel colour ke pen berwarna ke. Okay, ni asal dia warna merah kat atas ni. Ni merah. Okay, sekarang ni bila kita tambah merah ni sikit je. Analogi dia. Yang ini bila kita tambah merah tu dah jadi banyak. Yang warna merah tu sama banyak dengan yang bawah yang warna hitam tu. After equivalent maksudnya excess titran. Terlebih banyak. Yang merah ni lagi banyak. Yang hitam tu sikit je. Okay, faham tak gambar rajah ni? Yang ini belum tambah merah. Yang ini dah tambah merah sikit. Tapi belum equivalent. Okay. Yang ini equivalent. Equivalent maksudnya mol acid sama dengan mol base. Ni, mol acid ni dalam nota saya dah tulis dah. Mol acid sama dengan mol base. Maksudnya sama banyak lah. Portion dia. After equivalent, yang ni yang terlepas tambah tu. Tambah banyak. Merah dia lagi banyak. Okey, sampai kat situ ada apa-apa nak tanya? Istilah tu dulu. Saya belum cerita lagi benda lain. Ada nak tanya? Okay. So, ada 4 jenis titration. Saya ada buat nota ni, ada 4 jenis titration. Jenis titration A, titration B, titration C, titration D. Okay, so titration A ialah antara strong acid and strong base. Strong acid and strong base. Okay, kalau lah strong acid dengan strong base, kalau dia suruh kira pH, kita nak pH apa ni dalam kes ni? Dia kata calculate the pH before titration begin. Kita akan calculate pH apa?
Kita akan calculate pH strong acid ni. Sebab hanya ada strong acid dalam bekas. Kita akan calculate pH dalam conical ni. Dalam conical sahaja. Dalam burette ni kita tak calculate. Dalam burette ni kita tak calculate. Okey. Lepas tu kalau kita tambah strong base. Ni strong base kat atas kita tambah. Bila kita tambah strong base campur strong acid, so dia akan jadi neutral salt. Strong base campur strong acid, dia akan jadi neutral salt. Okey, pH yang kita akan kira ialah strong acid lah. Kita akan kira pH strong acid. Kenapa kita kira pH strong acid? Strong base ni kita tambah sikit je tadi. Strong acid banyak lagi. And then dia pasangan dengan neutral salt. So neutral salt tu dia dominant, dia minor je lah. So kita akan kira strong acid. Okay, kalau equivalent, strong acid and strong base sama banyak. So produk akhir dia ialah neutral salt. Neutral salt. Okay, kalau after equivalent, strong base and strong acid, kita akan kira strong base. Sebab strong base ni berlebihan. Strong base tu berlebihan. Ada apa-apa nak tanya saya tak? Ni contoh je. So kita ada 4 contoh lah. Oh, ni nota dia. Okay. Baru faham. Saya pun dah lupa nota ni macam mana. Okay, yang ini calculate pH of strong acid. Tulis nota ni dang. Yang ini strong base dengan strong acid. Siapa yang paling banyak? Strong acid. Yang ini pH neutral salt. Yang ini strong base banyak. Ni balik kepada nota ni tadi. Kalau baki dia strong base campur dengan salt, kita kira pH strong base. Kalau baki dia strong acid banyak campur dengan salt, kita kira strong acid. Okey. Sebelum tindak balas. Okey, sekarang strong acid campur weak base. Weak base kat atas, strong acid kat bawah. Okey, kita nak kira pH apa ni? Siapa boleh bantu saya? Nampak tak dalam ni? Kita nak kira pH apa? Strong acid. Strong acid. Yes, good. Strong acid. Lepas tu kita pun buka pilih. Tapi weak base sikit je kita tambah. Tinggal dominant siapa? Strong acid. Strong acid. Garam dah terhasil dah. So tinggal strong acid dengan garam. Ni nanti. Dia akan ada strong acid dengan garam. So garam dia ni adalah acidic salt. Nampak tak tulisan saya? Saya tulis acidic salt. Nampak? Nampak. Kurang. Tulis kalau tak nampak tulis lah. Sebab tu saya tak apa gemar orang ambil nota saya. Sebab takut nanti kan dia tak nampak. Ni acidic salt. Acidic salt. Acidic salt. Kenapa acidic? Sebab strong dengan weak base. So produk dia adalah acidic salt. Okay, yang ini kita tambah sama banyak. At equivalent tinggal apa? Siapa dominant? Base ada lagi tak kalau equivalent? Base ada lagi tak? Cuba teka. Equivalent. Mol acid sama dengan mol base. So ada lagi tak baki? Tak ada. Tak ada. So yang tinggal apa? Acidic salt. Yes, yang tinggal acidic salt. Moral of the story,
Dekat equivalent ni hanya tinggal salt je lah. Kalau dekat equivalent ada salt je. Acid dengan base mesti habis. Itu moral of the story. Ni you tulis nota. At equivalent only salt left. Okay. Selepas equivalent, kita tambah banyak-banyak pula titrant. Okay. So apa yang banyak sekarang? Apa yang banyak? Weak base. Weak base dengan apa lagi yang ada dalam bika ni? Weak base dengan Strong acid. strong acid tu minor lah. Habis dah. Strong acid tu dah habis tindak balas. Okay, lagi? Salt. Salt. Okay. So nak kira pH apa? Yang ini habis. Habis tindak balas. Basic buffer. Yes, good. Basic buffer. Thank you. Ya Allah, ya Tuhanku. Ada jugalah yang tahu basic buffer. Sebab dia ada, maksudnya bila kita kira dekat sini kan, ni, ini dalam bentuk gambar rajah. Bila kita kira kat sini, yang ni at equilibrium tu yang dalam bika. Yang dalam bika tu tinggal weak base dengan salt. Weak base dengan salt ialah basic buffer. Tadi apa? Acidic buffer. Basic buffer. Ini adalah at equilibrium. Selepas habis tu. Okay. Okay, yang ini weak acid and strong base. Bawah dia weak acid. So this is weak acid lah yang kita kira. Okay. Yang ini kita tambah sikit. Kita tambah sikit strong base. So dapat garam dengan weak acid. So weak acid banyak lagi. Kita kira pH weak acid. Salah. Kita ada weak acid dengan garam. So this is acidic buffer. Sebab kita ada garam. Bila ada garam je dan ada weak acid, automatic the combination will become buffer. Tak faham kat mana? Yang ini sama banyak. Sama banyak basic buff salt. Equivalent semua salt. Okay. Yang ini yang apa terlebih banyak? Strong. Yang terlebih banyak strong dengan salt. So kita ambil strong base. Kalau dia strong dengan salt, kita ambil strong base. Kalau dia weak dengan salt, kita ambil buffer. Macam tu. Tak payah juga kau. Kau guana tu. Senyap, tupah belaka dah tu. Oh, parut dah lah. Hilang dah lah. Okay. So, yang ini belum tambah weak base. Weak base belum tambah. Dah tambah dia jadi weak base dengan acidic salt. So, acidic salt dengan weak base dia jadi basic buffer. Basic buffer. Okay. Yang ini tinggal acidic salt. Acidic salt. Yang ini tinggal strong acid dengan ni tinggal yang ni je. Ni tinggal yang ni je. Okay. Yang ini tinggal weak base, strong acid dengan ni. So kalau strong dengan salt, kita ambil strong acid. Dah siap. Okay. Siapa tak faham? Okay. Kau apa dah? Allah 35 dah. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Okay, yang part kedua ni saya ajar ialah proses titration.
Saya bagi gambaran sebelum kita start titration. Selepas kita tambah solution. Kita dah start titrate. Lepas tu kita equivalent. Apa yang berlaku? Lepas tu selepas equivalent. So kalau sebelum kita titrat, kita kira pH yang ada dalam conical flask ni. Yang ada dalam conical flask sahaja. Ni yang ada dalam conical flask. Kalau dia ada strong acid lah. Kalau dia weak acid lah. Kalau dia weak base, kita kira weak base. Okay. Lepas tu bila kita tambah, bila kita start tambah setitik je, garam akan mula terhasil. So, kalaulah dominan dia strong acid, sebab strong acid ni banyak lagi, dengan garam, kita tetap kira strong acid. Kalau strong acid, ni strong acid dengan garam, strong acid. Tapi bila weak acid dengan garam, automatik dia jadi acidic buffer. Bila ada weak dia jadi buffer. Ni nota dia. Dia link dengan sini. Weak acid dengan salt, dia acidic buffer. Okay, kalau dia weak base dengan acidic buffer, basic buffer. Okay, pada masa equivalent ni maksudnya itulah titik akhir dia. Dia sama habis. Okay, so yang tinggal salt je lah. Semua salt. Neutral salt, acidic salt, basic salt, acidic salt. So maksudnya pH yang you akan kira ialah pH salt. Okay, kalau dia suruh kira pH lah. Okay, kalau after equivalent ni lah yang lepas tu kan kau buka pilih tambah sampai warna purple. Orang nak light pink. Tambah-tambah jadi purple. So apa yang ada dalam tu sebenarnya? Bila kita dah access, sebenarnya kita dah tambah terlebih titrant, strong base tu terlebih. Bila tambah terlebih, so dominan dalam bekas ni ialah strong base dengan salt. Kalau strong lebih dengan salt, kita akan kira pH strong yang tinggal. Kalau dia tinggal weak base dengan salt, automatik dia jadi buffer. Ingat, kalau ada weak dengan buffer, garam, dia akan jadi buffer. Kalau dominan dia strong base dengan ni, automatik strong lagi. Kalau weak dia jadi buffer sebab dia dah ada garam. Sebab buffer tu is the combination. Weak and salt. Dah habis. Sekian, terima kasih. It's done.